Minta maaf lah, saya keturunan Mandeliang, saya keturunan Banjar, saya Jawa. Macam saya mix, belah ayah saya Minang, belah mak saya Jawa. Tu sebab muka saya macam Pan Asia. Jawa campur Minang jadi Janang, macam tu lah kan. Jadi tak ada, bukan cerita tu. Minta maaf yang semayang saf pertama Jawa saja, tak ada, semua sama aja di sisi Allah kan. Jadi kalau kita tengok, bila orang kata, bila kita dengar aja tatkala datang bulan Ramadan akan dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup pintu neraka dan syaitan-syaitan akan dibelenggu dengan rantai. Hadis riwayat Muslim. Saya nak tanya, bila dengar pintu syurga dibuka, apa perasaan kita? Mesti dalam hati kita, mudah-mudahan dapat aku masuk syurga. Paling tidak mesti akan rasa macam tu jugalah kita nak rasa seronok. 3 golongan yang menyambut Ramadan macam saya sebut tadi. Dengar je Ramadan dah dekat, dia dah susah hati, dia sedih. Golongan pertama, aduh nak puasa pula dah, aduh mana nak lepak ni. Pertama. Kategori kedua, sama je, dia nak puasa, biarlah puasa-puasa lah. Engkau risau ke aku tak risau ke, puasa tetap datang. Dia cakap tentu, dia tak ada rasa apa. Tapi golongan yang hebat yang ketiga, dia dengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh tu, sabarlah. Cubaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi, datuk pengurusi masjid, tuan imam, barisan jawatankuasa, penggerak aktiviti Masjid Muaz bin Jabal, seterusnya datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat kita bersama pada pagi ini, tengah hari ini, berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari kan? Yang tu satu, dah lah duduk kat taman syurga dalam bulan Ramadan pula lagi kan. Bukan senang bukan senang. Sebenarnya hari Ahad ni kalau tengah hari ni yang paling sesuai TV dengan bantal, dia dua tu Tapi kita boleh memilih untuk berada di rumah Allah untuk mengikuti kuliah pada tengah hari ini, maka tahniahlah diucapkan. Dan tajuk yang telah diamanahkan hari ini, andainya jika ini Ramadan terakhir kita, jika ini Ramadan terakhir kita, jika, dan Ramadan terakhir siapa? Kita kan. Jadi macam mana tu? Entahlah, tanyalah diri kita kan. Sebab setiap tajuk ni merupakan persoalan yang perlu dijawab. Macam bila sebut Samsul Debat, orang tanya kenapa nama dia Samsul Debat. Jadi dah ponik dah jawab tu kan. Bukan sebab tu, betul lah saya dulu salah seorang pendebat. Memanglah kalau disebutkan tentang
rekod dulu-dulu ialah lebihlah daripada 15, 20, 30 kejuaraan semasa belajar di universiti. Masa sekolah rendah, sekolah menengah tak berani. Masa kat universiti baru mula. Tetapi bila saya habis universiti, saya dah mula dipanggil berceramah, saya tak pakai jawatan hakiki saya waktu saya bekerja. Saya gemar pakai nama jawatan NGO saya, sebab saya tak nak orang ganggu pejabat saya urusan rasmi nak panggil ceramah. Tu cerita dia. Jadi saya pakailah nama Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, ADAM. Jadi bila saya dijemput ceramah di surau puncak Setiawangsa kat atas bukit tu kan, tempek orang have kan, masa tu lah penganjur tu dah terlupa nama saya. Samsul apa tak nama budak tu, tapi jawatan dia debat-debat macam tu lah. Dia pun tulis kat whiteboard tu, penceramah pada malam ini Syamsul Debat. Itulah mulanya. Bukan sebab pencapaian banyak menang ke apa, kawan lain pun ada menang kan, tapi itu sebabnya. Dan salah seorang yang dengar ceramah saya pada ketika itu adalah CEO TV Al-Hijrah pada ketika itu, dan dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati. Tu yang melokek tu nama tu sampai ke hari ini kan. Datuk Haji Izlan Basar kan, ada orang dari sini. Jadi bila sebut Ramadan yang terakhir macam ni lah, kalaulah kita dapat peluang kan, kita tahu ada orang yang kita sayang, orang yang kita sayang, keluarga kita, mak, ayah, isteri, suami. Doktor beritahu ni last lah jumpa dia, sebab lepas ni saya nak cabut dah mesin tu. Jadi dia kata sekarang pergilah jumpa. Apa yang kita buat? Kita jumpa apa kita buat? Apa kita buat? Kita masuk, kita tolong cabutkan ke apa? Kita masuk, apa kita buat? Kebiasaan ni kita cakap, mak ampunkan saya, kalau mak lah. Kalau suami, ampunkan saya bang. Kalau isteri, ampunkan abang kalau abang buat salah. Dia dah tak boleh jawab dah. Kalau disebabkan dia cakap langsung dia mati, dialah punca kematiannya. Macam cerita Abdul Wahib ada Wahub dipersalahkan kan, tak, bukan sebab tu. Kita akan sebut apa yang penting sahaja masa tu, sebab tu je masa yang ada. Ampunkan, lepas tu kita ajar dia mengucap mak, mengucap mak, kita ajar dia kan. Jadi macam tu jugalah bila sebut Ramadan ni, kita kena faham Ramadan ni adalah tetamu yang berkunjung, bertemu dengan kita setiap tahun. Nabi berapa kali merasa Ramadan? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, berapa kali merasa Ramadan sepanjang hayat Nabi? 63. Apa hal pula? Salah. Tak, itu umur Nabi. Nabi berkesempatan berpuasa 9 kali dalam tempoh hayat Nabi. 9 kali. Sebab pensyariatan puasa bukannya daripada Nabi kecil, tak. Dan masa tahun pertama dapat tu, semua orang masih ada pilihan nak puasa ataupun tak boleh puasa, tak larat kena bayar masa tu dekat awal. Jadi Nabi pun 9 kali. Kita ni ada yang 70 kali puasa, ada yang 50 kali. Itu yang sampai buat tajuk andainya ini Ramadan terakhir tu kan. Tak sedar lah tu. Dah 80 kali puasa macam tu pun kan. Tarawih tak pergi, apa tak pergi kan. Tak pergi, tak pergi pula kan. Kan boleh boleh kan. Cakap Negeri Sembilan sekarang international, dia main kan. Jadi
sudah tentunya kita tidak akan melepaskan peluang yang ada. Kita akan buat yang terbaik. Bila tetamu tu datang setiap tahun, dia bukan semua orang suka. Dia ada 3 perangai orang bila jumpa tetamu ni. Perangai yang pertama, aduh, datang pula dia. Geng-geng ni biasanya adalah GPH, geng plastik hitam, dengan triple Y, yak ye. Kan, tu orang ni resah dan gelisah dia bila nampak puasa. Dia nampak orang datang pula dia. Dah sampai simpang tu sebab dia marah orang update dekat dalam grup 30 hari lagi. Kan ada seorang tu macam dia seorang aja yang tahu hari tu puasa berapa hari lagi. 15 hari lagi. Ramadan 7 hari lagi. Daripada musim PKP sampai sekarang, dia lah orang yang update berapa kes kematian semalam COVID. Dia kerja tu bersambung dia. Macam tu lah. Jadi tu kategori pertama. Kategori kedua, nampak tetamu sama siapa tu datang, biarlah dia datang. Jangan, kita tak ready. Biarlah, sama je, nak ready apa pun sama je, ada ke tak ada sama. Tapi kategori yang ketiga yang kita nak excited, ya Allah datang dah, ya Allah, nak ready ni, nak masak ni, nak siapkan ni, nak sampai dah, siap bersambut, mau masuk dalam seronok. Macam Samsul debat tadi, bersambut, kata pengurusi masjid tadi, daripada pukul 9 dia dah ready. Make up luntur, touch up, luntur, touch up. Iya, kadang-kadang orang sekarang ni dia excited lebih. Sudahnya tengok Samsul debat, saya simple, tak ada apa sangat. Saya tak tahu pula boleh pakai baju batik imam. Kalau tahu saya layan dengan imam pakai baju batik ni kan, batik Jawa kan. Ya, macam itulah keadaannya. Jadi Ramadan pun macam tu. Kejap ni kita akan tengok. Tu sebabnya Ramadan ini sendiri berasal, kita kena kenal dia. Nak tahu, nak excited, tak excited, kena kenal dia. Ramadan berasal pada perkataan Ar-Ramdu. Ni macam ulang kaji balik lah. Semua orang dah tahu lah. Tengok cara terpancar lah cahaya keimanan masing-masing tu. Nampak kan? Jadi benda dah tahu dah tu. Jadi apa maksud Ramadan? Ramadan berasal pada perkataan Ar-Ramdu, yang bermaksud panas yang menyongek, panas yang menyengat, panas betul-betul kan. Itu dia Ar-Ramdu. Itu sebab bulan puasa orang tak nak pula beberapa hari sebelum kita Ramadan. Di Malaysia ada satu kawasan, ada beberapa negeri hingga mencecah 40 darjah kepanasannya. Di Kuala Lumpur sekarang dah cecah 30, 32 ke 33 darjah. Betul kan? Punya panasnya. Bayangkan, itu yang berkamban dekat ruang tamu tu. Bantai berkamban bawah kipas. Macam tu. Memberikan cabaran kepada ketua keluarga yang dah lama merhatikan dia di bawah tu. Macam tu. Kan? Dia pun cakap, abang tak panas ke? Aku dah lama panas tengok kau. Dia kata macam tu. Dia kata kan. Lepas tu adalah yang cakap, dah tua dah ustaz. Jangan kira tua. Bulan puasa ni tiang elektrik pakai skirt pun nampak lawa kata. Jangan main-main. Jadi mana kata jangan dicuba-cuba. Jadi kemudian pada perkataan as-siyam, ada yang kata siam tu maksudnya Thailand, betul juga. Tapi siam bukan as-siyam. As-siyam tu maksudnya menahan diri dari segi bahasa, menahan diri daripada melakukan sesuatu atau menahan diri daripada berpergian daripada satu tempat ke tempat yang lain. Menurut Ibnu Manzur, as-siyam itu menahan diri daripada makan, minum, nikah dan berbicara. Tak boleh makan, tak boleh minum, faham. Tak boleh nikah, pecer. Tak boleh nikah ke bulan puasa, elok sangat, langkah penjimatan. Majlis akad nikah akan berlangsung selepas zuhur, confirm tak ada orang atau tak ramai. Majlis makan beradab bersama dengan bapa dan ibu pengantin akan berlangsung pada waktu sahur, confirm jimat.
Tak ramai orang datang, makan pun tak apa selera sangat masa tu. Tapi maksud tak boleh nikah ni adalah perbuatan orang bernikah tu tak boleh di siang hari. Bukan hanya perbuatannya, depositnya pun tak boleh. Faham deposit? Mukadimah ke arah itu. Okey. Maknanya dalam ayatnya tak boleh suami isteri bertut siang hari. Bersama tak boleh. Termasuklah bunga-bunga dia tak boleh. Itu deposit. Alah sikit je. Peluk takkan tak boleh. Dia kata macam tu. Nampak ayat dah? Tak boleh. Sebab dia akan membawa kepada yang lain. Dah lalang peluk, cium lah. Dah cium pula. Lepas tu jadi benda lain. Tu cerita dia. Okey. Jadi apa bila disebut tak boleh bernikah, maknanya perbuatan orang bernikah. Tak boleh berbicara. Apa maksud tak boleh berbicara? Kalau ikut ibu kepada Nabi Isa, namanya siapa? Maryam. Maryam dulu berpuasa macam mana? Dia puasa, dia tak makan, dia tak minum dan dia tidak bercakap. Daripada pagi itu sampailah waktu berbuka dia tak cakap. Kalau kita masih lagi puasa macam tu, alamatnya tak adalah ceramah hari ni. Macam tu kan. Maknanya dulu macam tu kan. Sampaikan tak sebab apa? Takut. Dan sebenarnya boleh tak cakap? Boleh cakap, tapi elakkan bercakap perkara yang lara, sia-sia, membawa caci maki, kejian, kata-kata nista, kelucahan yang melampau, kelucahan sikit-sikit double meaning pun tak boleh. Bila sebut kelucahan tu, banyak sangat orang sekarang ni main double meaning dekat mesej kan. Apa maksudnya? Contoh saya cakap macam ni. Ada satu lagu, awak usik saya punya, saya usik awak punya. Tengok sekepon otak fikir apa. Tengok dia dah mula dah terbayang. Usik kita punya, dia kata. Awak usik saya punya, saya usik awak punya. Kita sama-sama usik hidungnya, hidung. Nampak? Oh, ingat apa tadi? Tengok, apa tadi kenapa? Sangka bohong. Jadi benda macam tu pun tak boleh sebenarnya. Double meaning. Kan? Jadi kemudian bila sebut tentang dari segi maksud yang dari segi istilahnya, menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Daripada bila? Daripada terbit fajar sampailah terbenam matahari. Ujung tu yang penting, kerana Allah, lillahi ta'ala. Jadi kalau kita tengok, Ibnu Manzur kata menahan diri pada berbicara tadi. Maka dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang kamu berpuasa, janganlah bercakap perkara-perkara yang kotor dan sia-sia. Dilarang juga bertengkar dan memaki hamun. Apabila ia dimaki hamun oleh seseorang atau diajak bermusuhan, maka hendaklah ia berkata, inni shaimun, sesungguhnya aku berpuasa. Tentu. Jadi kawan-kawan, kau ni sesungguhnya aku berpuasa. Jomlah weh, kita pergi shopping. Sesungguhnya aku berpuasa. Online je, aku puasa. Jomlah kita lepak-lepak kat bawah pangkin tu, dah bawah pokok tu. Apa hukum membina pangkin? Tahu pangkin? Tempat lepak yang duduk sambil belah-belah buah. Ini cerita satu dunia tu. Hukumnya haram kalau digunakan untuk mengumpat cerita pasal orang. Faham? Sambil potong buah mangga tu kan. Kau tahu leha ya Allah. Macam tu kan. Itu haram hukumnya. Tak boleh. Jadi kalau kita tengok, malahan sampai satu tahap kan, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, sabar dengar sampai habis tau jangan melatah dulu, lihat tu. 5 perkara yang boleh membatalkan puasa dan membatalkan wuduk: berdusta,
mengadu domba, mengumpat, melihat perkara yang boleh menimbulkan syahwat, dan sumpah palsu. Hadis riwayat Ad-Dailami. Imam An-Nawawi menjelaskan bahawa hadis ini, bayangkan, mengadu domba, mengumpat, membatalkan mengumpat, melihat perkara menimbulkan syahwat, dan juga sumpah palsu. Dia kata boleh batal wuduk dan boleh batal puasa. Tapi menurut Imam An-Nawawi menjelaskan hadis ini statusnya batil dan tidak boleh dijadikan hujah dan sandaran. Namun demikian, dinyatakan bahawa maksud sebenar di sebalik hadis ini sebenarnya bukanlah membatalkan puasa, tetapi membatalkan pahala puasa. Faham? Jadi bila dihurai, dibincangkan, tu dia. Jadi makna kata dia taklah sampai ke tahap membatalkan puasa, tapi boleh membatalkan pahala puasa. Zaman Nabi dulu ada dua orang perempuan, seronok cerita pasal orang, tuntang, sudah dijumpa Nabi. Ya Rasulullah, boleh tak kami nak minta izin, kami nak berbuka, haus sangat, punya teruk bercerita pasal orang sampai dahaga sangat, sampai kena minum. Nabi pun kata apa? Kamu tak payah minta izin, kerana sesungguhnya kamu dah berbuka dah pun, kata Nabi. Tak percaya, cuba kamu luahkan apa yang ada dalam mulut kamu. Dengan izin Allah diluahkan, terkeluarlah seketul daging busuk saudaranya yang diumpatnya tadi. Kita tak adalah sampai macam tu kan orang perempuan? Tak ada sampai macam tu kan? Makna mengaku mengumpat, cuma tak sampai berbuka je. Macam tu. Orang asam berceramah ni, jawab pun salah tu. Gurau, sabar. Saya gurau je. Bukan senang ceramah tengah hari ni. Jangan risau, saya tak kisah dalam ceramah saya ni kalau ada sesiapa yang nak tidurlah. Saya tak kecil hati pun. Sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Tidurlah, cuma minta tolong sangat jangan berdengkur, sebab takut ganggu orang sebelah kita. Sebab orang sebelah kita pun nak tidur juga. Tidurlah sama-sama. Dekat rumah payah nak tidur, dalam masjid ni togak-togak dah boleh tidur kan. Ni dia dapat kursi pula, yang seorang tu dia dah jealous dah. Untunglah kau dapat tiang je kan, dapat sandar kat tiang kan. Tapi jarang ceramah saya, jarang orang tidur, jarang. Sebab tu lah nasib saya kurang baik daripada dulu. Kalau seminar sehari tu, dia kata Samsul ni, sebelum saya Samsul debat lagi tau, Samsul ni jangan bagi dia slot pagi, rugi bagi slot petang. Waktu orang nak tidur tu baru bagi dia kata. Tu nasib saya lah, selalu dapat slot last. Tentulah kan. Tapi dia ada satu doa, kalau kita dekat depan kita baca, hilang ngantuk orang yang dengar ceramah. Doa ada senang je. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil lahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hilang ngantuk orang tu. Kalau dia tengah tidur tu, tagak, dah habis kau dah jaga dah. Tapi saya belum baca lagi, saya baru ajar je ya. Baru ajar. Wah, ajar ada yang menyalin tak tahu kan. Sabar. Saya gurau, sabar. Jangan marah. Kau puasa tak puasa? Sabar. Mengapa kita puasa? Okey. Kita puasa. Sebelum kita nak sampai pada yang climax dia. Cerita kan kita. Siapakah pembunuh Rozana? Macam tu kan. Dia tak ada awal-awal tahu dah, kundian kamu tahu. Hujung dah habis kita ingat dia mati-mati dia. Rupanya dia ni yang bunuh rupanya. Macam tu jugalah. Kan andainya ini Ramadan terakhir, kalau jawab awal-awal dah habis dah ceramah ni. Kan? Kalau hujung kamu tahu. Ya? Climax. Bak kata orang ni kawasan apa? Setiawangsa. Menurut kata-kata orang Setiawangsa dalam bahasa Jawa, save the best for last. Macam tu lah. Macam tu lah kan. Kan lebih kurang macam tu lah bunyi kan. Saya ni cakap orang putih pun bunyi Negeri Sembilan lah kan. Macam tu lah kan. Jadi kenapa kita kena puasa? Jadi bila sebut tu ada beberapa jawapan yang biasa diberikan oleh ibu-ibu terdahulu, dan ada ibu-ibu sekarang pun ikut jawapan ibu-ibu terdahulu. Yang pertama,
Mak, kenapa kita kena puasa? Kau jangan memekak boleh tak? Puasa je lah. Tu jawapan pertama. Maknanya ibu ni memang tak tahu jawapan ni. Kategori yang kedua, mak, kenapa kita kena puasa? Dah orang lain semua puasa, kau puasa je lah. Itu adalah macam pengetahuan sikit, tapi setakat tu je. Yang paling popular, mak, kenapa kita kena puasa? Tak kurang juga ramai orang yang jawab, kalau kita tak puasa, kita tak boleh raya nak. Tu seko lagi. Kan? Cuba hal mak dia berapa kali tak puasa sebulan, berapa hari tak puasa sebulan, tanya mak dia tu yang cuti ABC Allah bagi cuti tu, kan? Jadi jawapan yang paling pandai, jawapan yang paling cerdik, jawapan orang ada ilmu macam orang dekat Masjid Muaz bin Jabal ni, bila anak dia tanya, "Mama, setiawangsa." Mana ada mak mama saja kan? Nyampah aku. Kalau tengok kampung mana lonek, sudahlah banyak cerita kan, tak apalah. Mama, kenapa kita kena puasa? Maka dia pun jawab, nak, kita kena puasa kerana Allah perintahkan kita. Anak pun tanya lagi, bila? Aduh, banyak pula soalan, kata kan. Bila Allah perintahkan tu? Maka jawab mama dia, dah lama nak, cuba tengok dalam Quran. Allah bagi tahu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surahul azim. Apa maksudnya? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Dia tak sebut orang Islam. Dia tak sebut orang setiawangsa pun. Dia tak sebut orang lonek, Oni 9, orang Malaysia tak sebut, orang Islam pun dia tak sebut, tapi dia sebut wahai orang-orang beriman. Maknanya puasa ni untuk orang yang beriman. Kalau orang yang geng plastik hitam tadi, yang ye tadi, yang siap meeting kat mana je nak makan tengah hari ni, kat mana kedai yang awal buka, orang memang dengan rasa senang hatinya, tak ada rasa apa-apa dia boleh makan, percayalah dia masuk dalam kategori orang yang tak beriman. Sebab itulah ayatnya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana orang-orang sebelum kamu diwajibkan berpuasa, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ya, jadi mana belum confirm dapat takwa, tapi ada harapan. Contoh, ni ada jawatan kosong, kau isi je lah borang, manalah tahu boleh dapat, mudah-mudahan dapat, makna belum confirm dapat. Tapi kalau orang tu cuba, ada harapan dia boleh dapat. Nampak? Dia datang majlis ilmu, ada harapan dia dapat ilmu. Ada orang tu dia dapat selfie je. Tadi awal-awal dah selfie. Siapa yang dah selfie, dia tak boleh ambil selepas habis ceramah, sebab dia ambil hak orang yang dah lama sampai. Orang asam dia, contoh kan, dia dah dapat, dia tak simpan tu, dia terus share. Kau ada. Dia cakap macam tu kan, macam tu lah. Tak adalah, saja je. Saya okey je, tak salah. Jadi mudah-mudahan kamu bertakwa. Tu yang pertama. Tu jawapannya kita bagi ke anak kita. Lagi kenapa kita kena puasa? Kita kena puasa untuk menghayati nasib orang yang kurang bernasib baik berbanding kita. Tu sebabnya kalau kita tengok sekarang yang paling dekat, kita tengok di Palestin lah contohnya. Macam mana untuk makluman semua, di hospital di Gaza kan, sekarang ni satu hospital di Gaza tu purata setiap hari 15 orang kanak-kanak meninggal dunia sebab tak ada makanan di hospital setiap hari. 15 orang kanak-kanak. Menurut kajian WHO, jumlah air yang ada di Gaza hanya boleh menampung setiap rakyat Palestin yang ada sekarang ni 1.5 liter sahaja setiap seorang untuk minum, untuk mandi dan membersihkan diri. 1.5 liter sahaja. Kita ambil wuduk boleh terlupa pula tutup air tu. Elok bayangkan 95%
Ya, di Palestin 90% rumah-rumah penduduk-penduduk ni, dia menghadkan hidangan dia kepada satu hidangan saja sehari, yang mana 64% tu ikat perut kerana nak memastikan anak-anak kecil dapat makan. Macam tu. Tu sebabnya saya insya-Allah nanti Masjid Setiawangsa tengok alert nanti kalau tiba-tiba ada, saya akan buat kempen menjelang Hari Raya Korban nanti. Saya akan buat kempen untuk sertai korban di Palestin, yang mana beza kalau ikutkan korban kita lebih afdal bagi daging mentah, betul tak? Bagi daging mentah. Tetapi di Palestin kita akan buat kempen nak hantar daging tu siap masak di Hadramaut. Hadramaut akan masakkan ikut selera orang Palestin, kita retort dan kita hantar ke sana. Sebab dia nak masak macam mana? Rumah pun, dapur pun dah tak tentu mana. Kan? Itu yang kita buat tu kempen, insya-Allah. Nanti alert lah, tunggu saya lancarkan kempen tu. Saya bersama dengan pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia, kita akan buat benda tu. Dulu kita korban di Palestin pun beza. Dulu kan korban di sini, kita tahu sekarang dah 800,500 lah satu bahagian kan. Di dalam 6-7 ribu, 7-8 ribu sekor. Di Palestin lembu sekor 13 ke 15 ribu sekor. Mahal sebab lembu-lembu tu ngelak peluru. Bukan senang orang tembak ngelak. Saya kan nak sampai kan, kan apa, sumbing-sumbing habis kena tembak, betul tak sampai sembelih mana boleh sembelih bangkai. Betul tak kan? Tu lembu-lembu yang survive. Kan? Macam tu lah ceritanya. Kan, tu yang mahal tu. Jadi apa hal adik? Allah sadih benar tu. Mana budak nangis ni? Jadi menghayati. Macam tu juga kalau kita pergi, siapa yang pergi kembara korban di Kemboja. Saya sempat pergi 3 tahun berturut-turut saya pergi di Kemboja. Dia nak makan pun susah. Kita bawa daging tu, daging lembu yang kita pergi hantar dekat dia orang. Saya ingat ni, kita hantar kat satu kampung tu dalam 100 ekor, kita bayar duit 100 ekor lembu kat sana sembelih. Kemudian dia tinggalkan dalam 5 ekor, simbolik hari raya ketiga baru kita sampai, kita sembelih, kita lapah semua. Kemudian kita timbang-timbang, kita pun naik motor dengan budak Kemboja tu, naik motor pergi hantar kat rumah orang susah tu. Bagi-bagilah pecah-pecah semua, pergi hantar. Dipeluknya kita, tanda gembiranya dapat daging. Bau dia dengan daging tu sama. Betul, dia tak, betul, dia bukan, dia tak mandi tak apa, betul. Tapi ni cerita betul ni, bukan ngutuk tak. Ni syekh patah. Dia peluk ni kita, terima kasih. Adalah dia cakap bahasa Kemboja lah, bahasa Khmer. Lepas tu bagi beras, bagi duit, bagi apa. Tapi bila dapat daging, bayangkan tengok rumah ni, rumah di dinding dia, dinding kayu api. Pernah tengok tak kayu api? Kayu api tu cuba kita susun dengan buat dinding. Boleh tutup tak dinding tu? Tak tutup, ada lubang-lubang, celah-celah, nampak dalam. Macam tu dinding rumah ni, macam pondok ni, pondok dusun. Bayangkan, dengan tahap tu 7 orang anak tu. Dengan tahap jarang-jarang dinding tu 7 anak tu. Nampak tu? Heran kan? Tak ada. Yang faham-faham lah, tak faham sudah 7 anak. Jadi lepas tu bila kita bagi kan, dia bukan dengar rumah macam tu. Tandas dia semak-semak tu je. Lepas tu tak ada fridge. Orang Setiawangsa kan siap knock-knock. Kotok-kotok nampak dalam. Kotok-kotok, tahu-tahu ada orang. Dahsyat dalam tu kan. Dia tak ada peti ais. Tak ada peti ais. Apa dia buat? Daging tu dia akan keluarkan, dia akan sangkutkan dekat tiang-tiang kat rumah dia. Dekat pagar dia. Dia keringkan. Bila nak masak baru dia potong-potong, dia rebus jadi sup. Sampai jadi tulang. Tulang tu pun dia reuse balik. Dia ulang rebus sampai dah tak elok baru dia buang. Kita kan time melapah daging tu ada orang zap belakang. Ada orang, bukan, saya dah cek Setiawangsa tak ada, tempat lain. Ni Wangsa Steel, bukan Setiawangsa. Dia potong, simpan belakang. Berebut daging korban sampai satu tahap tamak, letak dalam peti ais sampai raya haji tahun depan tak bermakan kadang-kadang. Ada macam tu. Jadi jangan ingat benda tu tak bertanya. Benda tu akan bertanya akhirat besok. Kau ambil aku tapi kau tak makan aku. Apa cerita? Orang perempuan beli baju banyak tak berpakai, Allah Ta'ala tanya besok. Baju tu tuntut hak dia. Kau beli aku, kau tak pakai, tanya.
Saya cakap ni sebab aku dah kena sound dengan mak aku. Baju kau banyak, besok Allah Ta'ala tanya besok hak baju ni. Ya betul, baju beli tak berpakai, nanti sekarang singgah tengok dah kena nelong dah baju tu. Baju tu cantik-cantik, baju yang keluar TV Hijrah dulu pun ada. Tengoklah design, ada saiz-saiz tertentu. Tak ada, betul. Tanya, makanan yang kita makan, kita beli, kita tak makan, jangan ingat tak ada apa-apa. Pergi dekat apa buffet Ramadan, Maha Buffet dekat Serdang. Pergi dekat hotel-hotel, bukan murah-murah, 180 pun ada, habis tak cukup tempat duduk. Teruk betul orang Malaysia ni minta darah tu. Ada satu hotel tu kami menghidangkan hidangan 7 buah negara. Yang satu hotel tu pula 33 jenis air dihidangkan. 33. Kalau kau minum 33 tu keluar pada hotel, lupa nama bin siapa. Apa nama aku? Betul. Dah sampai tahap tu dia orang ni. Jadi tu sebab bila puasa macam sekarang kan, dah ada orang perut dia dah mula berbunyi. Macam Samsul Debat ni ceramah daripada kuliah subuh sampailah kuliah duha, sampai ni ceramah lagi. Ni petang ni ada satu lagi sampai buka puasa. Tengah hari ni biasanya penceramah macam saya lah, orang lain saya tak tahu. Masuk je pukul 12:30 dah terbayanglah sirap selasih. Tak, kenapa saya sebut sirap selasih? Sirap selasih ni biasa jumpa bulan puasa. Jarang jumpa bulan lain. Tengok dah mula teragak nak cari selasih kat mana ya. Perempuan ni bukan boleh. Bagi idea kat mana cari selasih Timah dah mula dia tanya Timah. Betul. Haus kan, kita tengah hari dah mula perut kita kan. Dia rasa lain. Bayangkan. Lepas tu patutnya kita kena switch kan. Bila kita teringat je laparnya, teringat ya Allah macam ni rasa orang tak makan. Sebelum PKP 10-15 tahun lepas, Mufti Arab Saudi sedang berceramah bagi kuliah. Dia buka sesi soal jawab. Ada satu pemanggil telefon daripada Rohingya. Dia tanya dalam bahasa Arab. Dia kata, wahai Syekh, sahkah puasa kami dengan tahap kami tidak bersahur dan kami tidak berbuka? Dia tak ada makanan, jadi dia makan puasa ke tak puasa sama, dia memang tak ada makanan. Macam itulah sepatutnya kita menginsafi orang yang lebih susah daripada kita. Ini insaf apa? Pukul 3 dah terbayang Bazar Ramadan. Menyampah aku, ada istilah baru pula, Bazram. Kau pergi Bazram mana? Aku pijak, kau tahulah banyak cerita kau kan. Iya, sekarang budak-budak trending sekarang ni Bazram dia kata kan. Bazar Ramadan. Iya, masalahnya Bazar Ramadan tu yang bagus ni package dia siap Qiyamul Lail 24 jam sampai pagi. Nak tengok orang jangan tengok ke masjid, tengok ke sana. Nak tengok orang situ orang. Yang kat masjid bukan orang. Nak pula yang kat tempat more tu, dia tinggal orang yang tengah tadarus. Tak ramai orang malam ni. Mana perginya orang? Maknanya yang bercakap tu bukan orang. Kau dah tahu orang tak ramai, kau jadilah orang yang meramaikan. Mengojokkan makanan yang kat luar tu, relax, tak bersalah. Dah sampai juzuk mana? Siap tanya betul. Tak adakah rasa bersalah dalam hati tu sebab kamu tu tak mengaji sekali? Macam tu lah kan? Jadi kita menginsafi nasib orang yang kurang nasib baik banding kita. Kemudian mendidik diri kita mengawal hawa nafsu. Kenapa kita kawal hawa nafsu? Sebab waktu Allah ciptakan makhluk bernama nafsu, Allah Ta'ala tanya, kau siapa? Aku siapa? Jawab nafsu, aku, engkau. Dia sombong nafsu. Allah letakkan nafsu kat tempat panas 100 tahun. Dah lepas 100 tahun bawa keluar. Aku siapa, kau siapa? Aku, engkau. Sombong lagi. Letak pula kat tempat sejuk beku 100 tahun. Lepas tu bawa keluar. Aku siapa, kau siapa? Aku, engkau. Degil dia. Benar Allah Ta'ala perintahkan nafsu ini dilaparkan selama 100 tahun. Lepas 100 tahun bawa keluar. Aku siapa, engkau siapa? Sesungguhnya aku adalah nafsu dan kau adalah Tuhanku. Maknanya nafsu biasanya akan kalah dengan lapar.
Contoh nafsu yang kalah dengan lapar, nafsu marah. Bulan tak puasa, bang, anak kita tak balik lagi bang, pahal dia tak balik, dia ingat rumah ni apa, dia tak kenal ke bapak dia siapa, dia tak jeran ke dengan aku itu, kau siap aku tampar budak ni, mati budak ni sekarang. Itu bulan tak puasa. Sampai bulan puasa, bang, anak kita tak balik lagi bang. Yalah, kejap lagi balik lah tu. Abang, dah pukul berapa dah ni bang? Sabar, baru pukul 7. Kalau esok pagi tak balik juga, makna dah mati dah tu. Relax bapak ni. Makna bapak dia boleh kawal sebab apa? Nak marah tak terdaya. Nampak tak? Nafsu amarah nama dia. Kadang-kadang nafsu makan. Nafsu makan kan? Nafsu makan. Itu waktu siang tak berapa. Nampak lalu je kerupuk tu. Anak bawa. Ayah, sedap. Nah, macam tu dia. Sebab dia tahu, dia tahan diri dia. Kalau tidak tu memang basi sikit. Kalau tidak tu. Tapi kalau dia basi sikit, dia makan, dia terlupa. Terlupa tak apa, rezeki. Tapi kalau rezeki sampai bungkusan yang kedua, itu bukan lupa. Tu kau saja buat lupa. Kan? Dia biasanya cepat tersenar tu, jangan risau. Ya. Saya dulu masa hari pertama puasa dulu, masa-masa kerja-kerja tu, hari Sabtu. Hari pertama puasa tu jatuh hari Sabtu. Isteri saya bagi keropok Sabah amplang tu. Nah bang, suapkan anak. Suap dia, suap saya. Suap dia, suap saya. Suap dia satu, saya dua. Krap, bagi krap. Isteri saya nampak. Abang tak puasa ke? Ya Allah, kau tunggulah aku minum dulu, saya kata. Orang tengah lupa ni. Masalahnya daripada pagi tu dah teringat kan tak boleh makan, sampai maghrib amplang ni. Terasa ni kata-kata ni. Dia punya seredak tu kan, la ilaha illallah, azab tu puasa gitu rasanya. Macam tu lah. Jadi kemudian kenapa kita puasa? Menyucikan jiwa kita dengan menerapkan nilai apa? Kejujuran, bertolak ansur, dan kemaafan. Itu dia, kejujuran. Jujur dia bulan puasa ni, insyaAllah. Cerita kemaafan, dia maafkan orang. Bertolak ansur, dia duduk, tak apa. Dan dia masa duduk tadi terduduklah dekat kaki orang, dia semua minta maaf. Tak apa kan, sabar dia. Nampak tak? Kemudian apakah maksud takwa? Maksud takwa ini adalah, kalau kita tengok dari segi bahasa Arab, dia berasal dari kata kerja ittaqa yang bermaksud berwaspada dan berjaga-jaga atau takut kepada Allah dengan menjauhi segala larangannya. Jadi ulama mendefinisikan perkataan takwa itu menjaga jiwa daripada perbuatan yang membuat seseorang itu berdosa, dengan hal itu meninggalkan apa sahaja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya? Begitu juga lah firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukannya lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Jadi bukannya kita punya keturunan siapa, tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syamsul Ban. Ni saya nak buat pengumuman cabutan bertuah Aidilfitri Al-Am kepada semua penggemar susu kambing Al-Am. Kami ada berita baik untuk anda semua. Kami akan mengadakan cabutan bertuah Aidilfitri Al-Am buat semua pelanggan yang membeli susu kambing Al-Am. Cabutan bertuah Aidilfitri Al-Am akan berlangsung pada 1 Mac 2024 hingga 1 April 2024. Bagi yang ingin menyertai cabutan bertuah ini, anda bolehlah scan kod QR yang terdapat pada kotak susu kambing Al-Am. Jangan lepaskan peluang ini kerana pelbagai hadiah yang menarik menanti anda. Minta maaf lah, saya keturunan Mandeliang, saya keturunan Banjar,
Saya Jawa, macam saya mix. Belah ayah saya Minang, belah mak saya Jawa. Tu sebab muka saya macam Pan Asia. Jawa campur Minang jadi Janang. Macam itulah. Kan? Jadi tak ada, bukan cerita tu. Minta maaf yang semayang saf pertama Jawa saja. Tak ada. Semua sama aja di sisi Allah. Kan? Jadi kalau kita tengok, bila orang kata, bila kita dengar aja tatkala datang bulan Ramadan akan dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup pintu neraka dan syaitan-syaitan akan dibelenggu dengan rantai. Hadis riwayat Muslim. Saya nak tanya, bila dengar pintu syurga dibuka, apa perasaan kita? Mesti dalam hati kita, mudah-mudahan dapat aku masuk syurga. Paling tidak mesti akan rasa. Macam tu jugalah kita nak rasa seronok. 3 golongan yang menyambut Ramadan macam saya sebut tadi. Dengar je Ramadan dah dekat, dia dah susah hati, dia sedih. Golongan pertama, aduh nak puasa pula dah, aduh mana nak lepak ni. Pertama. Kategori kedua, sama je, dia nak puasa, biarlah puasa-puasa lah. Engkau risau ke aku tak risau ke, puasa tetap datang. Dia cakap tentu, dia tak ada rasa apa. Tapi golongan yang hebat yang ketiga, dia dengar aja, masuk aja Rejab, dia dah terbayang Ramadan. Masuk Rejab, dah terbayang Ramadan. Dia dah siap jubah nak bawa pergi tarawih. Dia dah siap dah wangi-wangian nak pakai waktu solat. Dia dah siap dah Quran khas untuk dibaca. Sebab dia bukannya gabun, buta dah. Memang kena pakai teropong baca. Kan? Dia dah siap dah Quran yang sesuai untuk dia. Dia dah siapkan dah pakaian dia. Dia siap dah sandal dia. Dia dah siap dah ridak dia nak pakai, nak begini, nak ikut bawa, nak amal sunnah ni. Dah siap dah buah tamar yang terbaik, kurma ajwa alia. Dah siap dah. Bukannya rendang kurma tu, bukan daging kurma tu, ini kurma, buah tamar. Dah siap dah. Itulah orang Arab. Masuk Rejab dah terbayang Ramadan. Orang Setiawangsa belum Rejab dah terbayang Syawal, lagi jauh daripada orang Arab. Dia lagi jauh. Tapi bukan semualah. Orang sini tak, orang sini tak, yang datang masjid tak. Betul. Kadang-kadang dah settle lah. Kita dah settle dah, tempah baju dah. Tak ada kelang kabut. Kita dah ready awal kan. Macam tu. Tu yang saya kata tadi. Tahun lepas dah settle. Yang kata sampaikan kedai Cina tailor tu pun cakap, minta maaf masuk Syakban tak terima lagi tau. Dia pun cakap macam tu. Masuk bulan Syakban tak terima tempahan. Kau ada Cina, dia pun pakai bulan Arab. Tapi makna kata kita kalau boleh nak ubah, dah masuk pun bulan puasa, buah tamar tu janganlah kita setakat bulan puasa aja. Sedangkan Nabi dalam satu hadis Nabi sebut apa? Barang siapa yang mengamalkan 7 biji buah tamar setiap hari, akan dijauhkan padanya penyakit keracunan, termasuklah sihir. Mana tahu orang sekarang ni pandai. Dia pandang-pandang dia baca daun senda punca dengan secekul manis sanduk saudara berdiri sedalam kau sino manis. Gitu. Sampai tak salin. Dah senyum kawan. Kan? Tak ada, orang tak boleh nak buat, insya-Allah. Itulah berapa kali orang cuba meracun Nabi, tak berjaya. Antaranya adalah sunnah ni, 7 biji setiap hari, ataupun angka ganjil. Kalau tak boleh 7, makanlah 77. Kan? Itu memang sampai besok tak makan dah tu, kan? Tak, maksudnya banyak ganjil lah, 3. Kan? 3 ke 7 ke tak kisahlah. Jadi makna kata excited. Ini habis yang pula. Dia kalau kat rumah orang Islam ni, buah tamar yang kena ada, buah tamar, habatus sauda, madu. Tengok dah mula tertunjuk saya. Apa hal? Orang lelaki relax, semua sangka baik. Orang perempuan tu mula ni. Apa masalah? Madu lebah. Bukan madu yang berdiri tu, madu lebah. Betul. Kena standby dah sunnah Nabi. Ini habis Ramadan, buah kurma kotak dengan usup-usup hilang. Usup tayub kan hilang. Bulan puasa mulalah dengar suara dia, Yusuf Tayub. Nazak ada seorang tua tu, Yusuf Tayub. Pagi raya meninggal kawan, dah tak dengar suara dia. Tiba-tiba tahun ni, Yusuf Tayub hidup lagi.
Semalam baru dengar kat radio, hidup lagi dia. Lama betul nazak dah kata kasihan. Tak kisahlah, kena ada buah kurma ya. Jadi rugilah kita kalau kita tak jadi orang yang excited dengan Ramadan. Bersungguh-sungguhlah kita. Darjat puasa, kata Imam Al-Ghazali, pertama puasa umum. Puasa umum ni macam mana? Menahan diri pada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. That's it. That's all, kata orang setiawangsa. Setakat tu je. Dia menahan diri pada makan dan minum dan perkara membatalkan puasa. Setakat tu je. Itu kategori orang awam. Dia tak semayang sangat. Kalau semayang pun dia semayang yang wajib aja. Yang tadarus tak, apa tak, yang dia heboh je baju raya. Itu bukan kategori umum. Faham? Kategori yang kedua, kategori puasa khusus. Ini adalah merupakan kategori puasa bagi para salihin. Okey. Sila habiskan ceramah segera katanya. Tak adalah, bukan. Tak ada saja. Kena marah imam kata tak ada. Bukan. Nak ke sekarang ke? Nak kena sekarang? Boleh? Sikit je, sekejap saya habiskan ni. Puasa khusus adalah orang kategori para salihin, yang mana mereka berada ni dia bukan hanya puasa, tapi dia jaga pendengaran, dia jaga penglihatan dia, percakapannya, seluruh panca inderanya daripada melakukan kemaksiatan dan dosa. Menahan diri pada makan dan minum, perkara yang membatalkan puasa, dan perkara yang boleh mengurangkan pada puasa pun dia elakkan. Takut pergi KL. Saya di sini ceramah, kalau berjalan dan pergi kat bandar KL tu, pergi Loyat ke apa semua, pernah buat dah dulu. Bukan kurang ke dah, negatif. Tak tahu dah nak tengok apa. Pergi bazar Ramadan pun bazram. Hati-hati. Bukan semua orang yang pergi bazar Ramadan tu disiplin. Ada yang dengan tak bertudung, baru lepas mandi bau shampoo. Kita tengah milih kuih ni terbau shampoo, wanginya. Nampak? Kurang pada puasa. Lepas tu belum cerita lagi yang pakai yang singkat-singkat, yang ketat-ketat tu. Kita mula tengok peha ayam, depan tu peha orang. Nengok dada ayam, lepas tu sambung sendiri. Macam tu lah. Iya. Dah lah pakai baju ketat, tak bertudung, dekat dada tu ada tulisan pakai manik-manik. Silau mata. Kita yang lelaki ni, nasi silau ni kenalah baca. Apa dia tulis tu? Bila dah dekat-dekat baru perasan dia tulis apa, tengok-tengok. La ilaha illallah, orang asam betul budak ni. Kan? Kita pun astagfirullahalazim. Budak tu menyeling. Bila menyeling, rupanya kat belakang dia tulis kalau nak cakap la ilaha illallah. Kita pun tegur, dek, mana kau dapat baju ni, dek? Pasal malam banyak. Mak kau tak marah ke? Mak pun ada satu. Mak kau pakai untuk ayah kau, bukan untuk orang tatapan umum. Dekat rumah pakai macam tu, bukannya siang hari tu bulan puasa. Jangan. Dan kita tengok orang yang macam ni, dia akan jaga pandangan. Dia tak pandang benda-benda maksiat. Siapa yang melayan TikTok daripada pagi sampai ke malam, memang habis pahala kau. Bukan semua yang elok-elok. Orang lelaki, dia tengah tengok tiba-tiba gambar perempuan contohnya, lepas tu astagfirullahalazim, keras berulang video tu. Hati-hati. Itu sebabnya banyak ke benda lain. Jaga lidah, jangan mengumpat bercerita tak baik pasal orang. Jaga pendengaran. Kalau kita pasang ni, dengar ayat Quran dengan lantunan bacaan ayat suci Al-Quran. Jaga anggota badan, tak banyak makan ketika berbuka. Itu orang kategori kedua. Makan pun sekadaran untuk semayang. Waktu bila paling payah kalau makan banyak? Perbuatan solat yang paling kritikal adalah pada waktu rukuk. Arwah nenek saya dulu, arwah Wan, orang panggil ni 9 panggil Wan. Arwah Wan saya makan banyak, sahur makan bertambah. Sahur bertambah, kita pun tak bertambah. Ada batu buka puasa tu, tapi arwah Wan ni makan memang selera, alhamdulillah. Bila dia makan, ingat arwah abah saya tegur, mak, jangan banyak nak mak, kau tu keluar waktu rukuk kan. Tu ayat bah saya.
Waktu rukuk kalau makan banyak, Allahu Akbar, tahan, takut tak keluar. Apa? Kan? Kemudian mewujudkan rasa takut dan khauf ketika berbuka. Ya Allah, ibadah aku hari ini diterima ke tidak? Nampak tak? Dan kategori yang ketiga, puasa khususul khusus, iaitu langsung tak fikir pasal dunia. Ini standard para anbiya, nabi-nabi, dan juga para siddiqin, dan juga para muqarrabin. Bukan level kita lah. Mungkin ada lah, tapi saya tak masuk lah situ. Tak dapat dah. Ni sekarang ni orang lelaki dia paling kritikal waktu bila tu. Sebab Nabi masuk je waktu asar, lagi kuat Nabi beribadah. Sebab Nabi kata apa? Dah tinggal sekejap adalah, sikit lagi masa nak beribadah. Sebab kejap lagi dah nak berbuka. Sebab pahala di siang hari berbeza. Orang lelaki ingat tu. Sebab waktu asar tu kritikal. Sebab orang lelaki waktu asar dia dah fikir dah, mana nak cari roti john ni, mutabak mana nak cari. Orang perempuan saya tak tegur. Sebab orang perempuan bukan lepas asar, dia lepas sahur dia dah terfikir dah apa. Jadi memang tak boleh tolong dah. Jadi biarkanlah dia macam tu. Kita orang lelaki memang itu. Sebab orang perempuan tak salah perempuan. Sebab orang perempuan dia yang jaga, in charge tu, dia nak make sure hidangannya cukup. Orang perempuan. Yang lelaki ni lepas asar mula dia. Kerana orang perempuan pun marah, abang beli apa lagi ni, banyak sangat ni, betul tak? Orang perempuan selalu tegur lelaki macam tu. Jadi tengok kemudian sebelum saya sambung, ni nak umumkan, mohon jasa baik. Jadi menjalankan kita dengan ini, menjalankan tabung kutipan karung oleh petugas masjid. Mana ada karungnya? Silakan. Silakan dek. Jadi semua kalau tak mampu bagi RM1, bagi RM10. Tak mampu bagi RM10, bagi RM50. Kalau tak mampu ke RM50, lurutkan jam tangan, golang, rantai mana yang ada, masuk dalam tu. Tahulah pihak masjid tolak kad kodai dapat berapa. Tak pun bagi handphone tu. Tahulah kita formatkan tolak kad kodai Cina tu dapat berapa. Nampak tak apa. Pada yang pakai kain plekat, janganlah berpura-pura nak meraba-raba tak ada poket kat kain tu, tak apa. Transfer je. Kita ada akaun online kan, kita boleh transfer. Akaun bank mana? Maybank. Dekat akaun Maybank, akaun dia nombor 555014226635. Tu akaun Samsul Abad. Tak ada berapa nombor akaun dia. Abang ni saya umumkan. Mana tu? Oh ada ni. Transfer ke akaun Masjid Muaz bin Jabal. Ada dekat skrin tu kepada semua penonton-penonton yang menyaksikan secara live. Jadi boleh dekat akaun Maybank 562188101674. Jadi transfer online ya. 562188101674. Jangan tak sumbatkan duit ya. Masukkan duit, insya-Allah. Kita tak tahu, ada orang tu masuk dekat dalam kubur, dikatakan dalam kubur dia terkejut tengok kubur dia lapang. Kenapa lapang kubur aku ni? Tak adalah lapang sangat, sedang elok lah, lapang sikit lah. Dia kata kenapa lapang ni Jawab malaikat, sebab dulu pernah sekali kau datang dengan ceramah Samsul Debat, kau sumbatkan RM1 dalam karung tu. Itu paling ikhlas lah kat engkau masa tu, sebab kau tak fikir dah pasal apa yang kau bagi. Kau tak tunjuk kat orang, kau memang bagi sebab kau nak bagi. Terkejut dia, RM1 lapang ni kubur aku. Kalau aku tahu aku bagi banyak, aku bagi semua yang aku ada. Dah terlambat masa tu. Jadi nak bagi sekarang. Bagi sekarang. Main karung pun di tempat khas. Nampak tu? Mak steady lah. Alhamdulillah. Mana yang tak dapat nak bagi, angkat tangan. Nak bagi, angkat tangan supaya adik ni boleh datang. Tak apa, bagi cek kosong pun tak apa. Bagi cek kosong, bagi nombor akaun. Tak apa, tulislah berapa nak ustaz. Dalam akaun dia RM50. Dia punya cerita kan. Tak apalah, bagilah mana seikhlas hati. Okey, kita sambung. Apakah kebaikan berpuasa? Mengurangkan berat badan, mengawal penyakit. Ni mengurangkan berat badan. Puasa dapat kurangkan berat badan sepatutnya. Tapi ada orang dia bulan puasa, jangan terkejut, ada orang pada bulan Ramadan dia makan lagi banyak daripada bulan tak puasa. Tuhan ada yang panggil tadi, alhamdulillah.
Bagus dik. Adik puasa tak dik? Puasa, alhamdulillah. Bagus adik ni. Alhamdulillah. Okey, dekat sana ada tadi siapa yang nak bagi lagi tuan adik? Alhamdulillah. Hari ni banyak ni. Saya nampak tadi tak ada yang bagi duit RM10 pun. Main 100 saja orang sini. Ui, hebat betul. Memang have lah orang sini. Ada orang tu tangan kiri kanan masuk. Allah dahsyat betul. Alhamdulillah. Mana lagi? Tuan adik. Kat belah sana dek. Dek. Oh, dek Farah. Farah. Sana Farah. Tuhan. Yang kenapa tak bagi yang remaja sikit pergi collect? Ustaz ni pun. Yang lelaki elok tegak tinggi budaknya. Okey. Alhamdulillah. Tuhan ada panggil lagi Alhamdulillah. Bagus kali ni ada yang bagi geran tanah pun ada. Baguslah tuan Allah. Saya ingat cepat cukup ni saya kata insya-Allah. Alhamdulillah. Okey. Jadi kebaikan berpuasa pertama dapat mengurangkan berat badan. Sepatutnya. Kenapa kurangkan berat badan ni penting? Untuk memudahkan kita beribadah, produktiviti kita. Kedua, mengawal penyakit. Ketiga, mengurangkan tekanan darah tinggi. Begitu juga memberi rehat pada sistem penghadaman. Dia tak akan berlaku kalau waktu berbuka puasa makan banyak. Tak akan berlaku. Organ penghadaman tu akan cakap, sama yang bulan puasa tak puasa dia ni. Siang dia rest, malam lagi teruk kerja. Dan lepak pula kat kedai mamak tu. Dia balon ni tosai, roti canai, roti tisu, habis semua. Kan, nasi biryani gam. Nasi biryani biasa. Roti telur. Nasi goreng jantan, semua dia order. Nasi goreng jantan, ada telur. Nasi goreng jantan, dia order. Bayangkan makan lagi banyak daripada bulan tak puasa. Tu masalah dia. Jangan Kemudian dapat mengawal stres. Mengapa langsung tak boleh makan? Sebab puasa hanya puasa yang boleh kawal nafsu kita, dan begitu juga nafsu itu berpangkalan di dalam perut. Tambahan, kata Imam Al-Ghazali, ni penting juga ni. Imam Al-Ghazali kata, orang yang sentiasa membiarkan perutnya berada dalam keadaan kenyang akan dihinggapi 5 perkara. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang sentiasa perut dia kenyang, susahlah dia tu nak lapar sikit. Lapar lah. Sap makan. Kenyang. Kejap-kejap kenyang. Kau lapar tak? Dah, aku dah makan dah tadi. Tak tahu dah makan. Yang tu nak makan yang kerja dia. Biar dia tak ada duit, tapi jangan tak makan. Ada orang macam tu. Falsafah dia lain macam. Makannya. Kata Imam Al-Ghazali, kalau orang tu sentiasa berada dalam keadaan kenyang, dia tak pernah berlapar, dia akan dihinggapi 5 perkara. Pertama, dia mudah ingkar kepada Allah. Cuba tengok orang yang kenyang waktu buka puasa. Dia makan sebanyak-banyak sampai menteneng perut. Tahu menteneng? Itu kena tanya orang di 9. Menteneng ni you cannot spell. You only can pronounce. Tahu? M-E-N menti tak maun dah. Menteneng. Tahu? Macam tu. Menteneng ni keadaan macam ni. Macam tu. Lepas makan tu dah tersandar, dia tengok kipas yang satu tu. Kipas kat ruang tamu dia dah jadi besarnya. Dia tu. Tahu nampak 3, dia dah mula tersandar. Betul, sebab orang perempuan, kelebihan orang kaum ibu, bila dia dah masak siapkan ataupun disiapkan barang tu, dia tak makan banyak biasanya. Dia tengok orang lain makan pun dia dah rasa kenyang dah. Lepas tu dia siap awal. Dia nak pergi tarawih, dia pun tengoklah yang menteneng tadi dekat ruang tamu tu. Abang, tarawih nak? Jalan lu. Dia jawab, jalan lu. Dia pun jalan dulu. Bila balik, dia tengok suami dia terkorban kat ruang tamu tu dah. Sian suami aku. Kan? Tu keadaan dia. Tu sebab dia mudah ingkar kepada Allah. Pertama. Kedua, dia tidak akan mengasihi orang lain. Dia tak kesian ke orang lain. Yang penting perut dia kenyang. Kedua.
Ketiga, hatinya sukar nak diresapi hidayah, kan? Sukar nak diresapi hidayah dan hikmah daripada orang-orang yang saleh sebab dia tak fikir orang lain. Keempat, kata-katanya tidak pernah menyentuh hati orang lain. Yang sakit hati orang ni, aku dah makan dah tadi, sakit hati orang tu. Mana? Dan yang kelima, dia mudah dihinggapi penyakit. Mudah dihinggapi penyakit. Orang yang banyak makan. Apa beza ibadah puasa dengan ibadah yang lain? Yang pertama, Allah Ta'ala dah beritahu dalam hadis qudsi, setiap amalan kebaikan dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan antara 10 kebaikan hinggalah 700 pahala kebaikan ganjaran. Berlawanan pula dengan puasa. Kecuali puasa, Allah Ta'ala beritahu, aku sendiri akan memberikan ganjarannya kerana mereka meninggalkan makan dan syahwat kerana aku. Sesungguhnya orang yang berpuasa akan diberikan 2 kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau haruman kasturi di sisi Allah. Kena habis baca. Jangan saja kau harahkan mulut kau. Okey tak bau mulut aku. Jangan. Ya. Daripada pagi dah lah sahur pagi tadi membalun potai dengan jogging. Okey rumah katakan pitam kawan tu bau. Ya. Jaga. Kemudian kedua, perbezaan ibadah puasa dengan ibadah yang lain. Kedua, ibadah puasa masanya tetap. Contohlah macam kita nak bayar zakat kan. Ada yang bayar hari pertama, ada yang bayar hari ke-10, ada yang memang dia nak ambil masa yang paling thrill sekali, adventure. Sebelum solat sunat Aidilfitri tu je nak bayar. Jangan berani-berani melainkan bapak mertua kita amil. Saya tak berani, takut terlepas kan. Dan kata kena datang awal lah, kena pergi masjid sebab nak bayar. Jadi masa dia tu ada pilihan dalam tempoh Ramadan. Semayang Zuhur lambat sikit semayang hari ni. Aku semayang ku 2.30, tadi ada kerja 2.30 dia semayang. Yang seorang tu ku 3 semayang, ada. Tapi puasa tak dapat macam tu dia. Aku lewat sikit puasa tadi sebanyak kerja. InsyaAllah lepas maghrib baru mula. Sapu jangan. Tak ada. Itu je. Terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang membezakan hanya pada tahun ni. Contoh tahun ni, negara yang paling lama sekali puasa pada tahun ini 16 jam lebih dia berpuasa pada tahun ni. Siapa dia? Sekejap saya tengok. Ada tadi saya tengok tadi. 16 jam dia puasa. Iaitu di Greenland, Iceland, Finland, Sweden, Scotland, Setiawangsa. Dah situ Itu negara yang tahun ni. Tahun 2021 negara ni juga puasa 20 jam. Bukan, siang dia 20 jam. Jadi dia dibenarkan buka puasa awal sebab dia ikut negara lain. Dia tak, kalau 20 jam kesian dia. Jadi ada rukhsahnya, dia dibenarkan berbuka ikut negara Arab. Negara Arab pun tahun tu 15 jam. Kita lebih kurang 12 jam lebih lah. 12 jam lebih. Negara yang paling kejap puasa, New Zealand, Chile, Australia, Uruguay dengan Afrika Selatan di Cape Town. Dia berpuasa lebih kurang 10-11 jam saja. Macam tu. Jadi siapa nak buat lawatan sambil belajar pada bulan Ramadan tahun depan, dah tahu dah nak tengok negara mana. Okey. Jadi bezanya masa dia tetap puasa ni. Kita tak boleh nak ajak, saya tak start lagi, saya mungkin tengoklah dalam bulan lepas raya haji esok start puasa Ramadan. Tak ada. Dia Ramadan tu dah tu fix time dia. Dan begitu juga beza puasa dengan ibadah yang lain adalah ibadah puasa ni. Contohlah kalau kita pergi masjid, kita nampak orang tu Allahu Akbar, kita kata dia semayang. Kita nampak dia duduk dalam bulatan, Bismillahirrahmanirrahim, mengaji dia. Kita nampak dekat meja pasaraya tu bersalam ni, yang pakai kopiah tu bagi resip, dia pun salam baca doa. Dia ni bayar zakat, tahu. Kita nampak berkumpul depan rumah jiran kita, apa hal ramai-ramai tu. Nampak ada 2-3 orang pakai kain ihram, nak pergi umrah, tahu. Pergi umrah, pergi haji, tahu. Tapi puasa tak ada siapa tahu. Muka orang puasa dengan muka orang tak puasa sama.
Betul tak? Tu beza dia. Tu sebabnya kalau kita tengok muka lebih kurang je. Ni dalam ni kan percaya kan. Tak, bukan tak, kadang ada orang perempuan Allah bagi cuti. Kalau kita kat pejabat kan, walaupun Allah bagi cuti tidak bermakna dia boleh makan depan khalayak ramai. Tak boleh. Dia makan mak lain tak kira, baru nak makan bos lalu, baru nak la ilaha illallah lalu pula dia nak macam biawak tau lidah ni. Lalu resap dia simpan dalam, nak kunyah lalu pula bos datang tanya dokumen lain ni lah, lama dia simpan benda tu dalam. Lepas tu dah maghrib baru ingat ada dalam ni, macam tu lah, macam tu kan. Jadi makna kata itulah kehebatannya. Tu sebab Allah sendiri bagi ganjaran pada orang yang berpuasa ya. Jadi kalau kita tengok kan, apakah latihan takwa? Ni nak bawa dah nak sampai dah tu pada jawapan soalan andainya ni Ramadan terakhir. Yang pertama, khauf Rabbul Jalil, kata Sayyidina Ali, takut kepada Allah. Bulan puasa kita kena takut pada Allah. Biasanya memang takut. Sekarang ni kan saja je lah, mana tahu AJK masjid dia ambil saja, dia bancuh air fresh orange, letak payung tu, letak air batu, berwap-wap sejuk tu, dia letak kat atas ni. Tak apa ustaz, kita orang waktu ustaz nak minum kan kita tutup live, InsyaAllah kami cover ustaz minumnya, kami tak akan share pada siapa. Kami dah berikrar berjanji, kami tak akan bocorkan rahsia yang ustaz tak puasa. Kami hidangkan siap dengan nasi goreng kampung telur dadah, siap dia bagi ni. Itulah saya ingat saya nak makan kejap ni, saya pun makan. Makan tak makan. Sebab apa? Takut pada Allah. Walaupun ada peluang. Ni kan, bukan semua yang share kereta ada naik seorang. Bila dia masuk selekoh tu berguling air jagung malam tadi. Kata. Cermin gelap pula tu. Boleh, saya ajar caranya. Berhenti dekat tepi masjid tu. Jarang orang tinjau ke tepi masjid untuk berhenti. Kenapa? Bagi signal, rebahkan seat sikit. Ni saya ajar cara ni. Ambil botol tu, tonggang macam ni, minum cepat. Lepas tu jangan tinggal setitik pun. Sampai ke depan kat potong sampah tu, kalau orang nampak ni botol malam tadi tu, buang macam tu. Buat tak? Tak buat, sebab takut pada Allah. Isteri pergi ke pasar cari barang kan, anak pergi sekolah, tinggal kita je seorang orang lelaki. Kita pun sajalah ngada-ngada tinjau apa yang ada dalam petais. Ternampaklah cendol malam tadi, terkeluar mi hijau tu macam ni kan. Ni saya ajar caranya. Kunci pintu dulu, kunci pintu engsel, tekan tombol, kalau boleh lock solek yang paling power sekali. Pergi kat petais tadi, hirup, jangan tinggal selai pun mi hijau. Hirup dah sudah tu, cuci, basuh, tangkupkan dekat sinki tu. Bila isteri balik, jangan risau, dia memang perasan apa benda tak ada dalam petais. Tak apa perangai pun tak tahu. Itulah anugerah Allah bagi kat orang perempuan. Bukan ada cendol ke tadi? Maka orang lelaki tenang, jangan mengelabah. Saya ajar cara dia. Caranya jawab, itulah tadi abang saja tengok dalam petais, nak tengok apa barang tak ada. Dengan nada macam tu, dengan muka penat macam tu kan. Tengok tadi, ingat apa yang tak ada. Senang dah, kebetulan awak ke pasar, nak telefon lah, beli barang ni. Bila abang buka, tertangkup cendol tu tadi. Cepat-cepat abang cuci bersih, kesian isteri abang balik penat kan, nak kena mop takut semut. Abang dah buang dah semua, cuci basuh siap. Oh makasih lah abang. Tu cara dia. Kita buat tak, kita tak buat. Sebab apa? Kita takut pada Allah. Nampak? Itu dia beza bulan puasa. Kedua, amal lebih tanzil, beramalkan apa yang diturunkan oleh Allah. Sebab apa? Kalau ini Ramadan terakhir, kita kena grab, ambil peluang sebanyak-banyaknya. Amalkan sunnah Nabi. Pertama, sahur, jangan tinggal. Ada orang setiawangsa, kawan kita cakap, I dah biasa daripada kecil I tak sahur, I okey je puasa. Bukan masalah kau okey tak okey, masalahnya Nabi suruh, faham. Macam tu cakap kat dia. Nabi kata makan sahur makanan yang barakah, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas orang-orang yang bersahur. Nabi kata. Dalam hadis yang lain, jangan sekali-kali kalian tinggalkan walaupun hanya dengan seteguk air. Dalam hadis yang lain, walaupun hanya dengan sebiji buah tamar. Standby dekat tepi bantang, buah tamar 3 biji, lepas tu cawan dengan botol air. Yang cawan yang rendam gigi palsu jauh sikit.
Takutkan minum apalah ada air batu ni, gigi you boy. Jangan ya. Aku kan tak tahu perangai orang tua ni gemar merendamkan gigi dalam cawan. Terkejut anak tu, trauma. Ambil cawan, loh gigi. Dia dah kan. Kan ada kan contoh. Jadi makna kata kalau terlewat ambil, paling mesti ambil, tahu. Kita kalau ikut sunnah Nabi, kita disunatkan melewatkan sahur, mengawalkan berbuka. Melewatkan sahur bukannya pukul 7 pagi itu breakfast, faham melewatkan sahur ambil waktu hujung. Contoh sini imsak pada pukul 6.05 imsak 6.4 minit imsak, maknanya subuh dalam 6.14 macam itulah. Jadi 6.4 minit tu kita dah berhenti, itu ikut Nabi. Kalau siapa berhenti waktu imsak, dia ikut Nabi. Sebab Nabi akan berhenti makan kira-kira 50 ayat Quran sempat Nabi baca, kira-kira 10 minit. Ayat yang pendek-pendek Nabi sempat baca. Dah kalau dah 4 minit 10 minit tak ada orang azan lagi dah. Kalau azan macam ni, kalau tengah makan Allahu Akbar, teruskan makan sampai habis, tambah pun tak apa kalau azan kali pertama. Kena faham tu. Kadang ada setengah tempat dia ada 2 kali azan. Satu azan dia dah azan, tak, azan kali pertama ada kan. Tapi kalau contoh memang kita dah pukul 6.14 minit tu, kita makan ni 6.14 minit, makan Allahu Akbar, habiskan makanan yang terakhir dalam mulut, bukan dalam pinggan, faham? Itu pun kena cepat-cepat. Yang ada tu Allahu Akbar, gerak, bukannya luahkan balik, bukan, maknanya habiskan tu cepat. Jangan dikunyah sampai pukul 8 dengan tak selesai lagi. Weh, kau tak puasa ke? Makanan terakhir. Bukan macam tu ya. Satu lagi, pada waktu tu kadang ada satu soalan. Saya ceramah dekat Bukit Aman, ada seorang perempuan ni tanya, Ustaz, saya baru kahwin, lepas tu kita orang bersama kan, tiba-tiba azan, cana dia tanya tu. Masa tu saya dengan Samsul Rau, Abang Samsul Rau cakap, soalan ni biar dia jawab. Pula kau lagi lama kahwin daripada aku pula kena jawab. Saya pun tanya balik kakak tu, Kak, waktu azan tu sedang ke dah sudah? Saya tanya. Jangan gelak kita, dia bukan cerita orang baru kahwin tau. Kita kena tak perasan, mana tahu kan. Banyak kerja lain boleh buat, sibuk dia mana tu kan. Katalah dah sudah, kita dah selesai ni, dah selesai proses tu tadi, tiba tengah relax ni, dah selesai, Allahu Akbar, Allah dah azan, maka relax, masuk dalam bilik air, kita pun mandi wajib, kita pun ambil wuduk, apa semua, mandi, ambil wuduk, solat subuh dan puasalah macam biasa. Dan kau akan tahulah betapa sengsaranya orang makan dan kau buat kerja lain. Faham? Lain macam penat puasa itu, bini mana, abangnya pasal dia marah macam tu kan. Tapi kalau ketika sedang bersama azan, tengah bersama ni, tengah bersungguh sangat ni, Allahu Akbar, berhenti macam tu. Isteri tolak suami, suami tolak isteri, berhenti. Faham? Berhenti, masuklah bilik air, mandi wajib, apa semua mandi, ambil wuduk dan lepas tu solatlah dan puasa. Jangan pula Allahu Akbar sikit lagi, jangan ya, jangan, tak ada istilah tu, dah berhenti, itu saja. Faham Jadi itu sahur. Tapi pada anak-anak yang baru belajar puasa, anak-anak mungkin yang belum balik lagi, anak tu jangan kita berat-beratkan sangat. Kalau dia tak pun, dia tengah sahur, tahulah mukanya makan kat telinga perginya. Makanlah cepat, mak dia, makanlah, nanti puasa nanti penat. Sekali azan dia tengah mengunyah Allahu Akbar, nah cepat, sebab dia kecil lagi, cepat habiskan, cepat makan. Ada minum air, bagi dia minum air, kesian dia kan. Kawan tu tengah mengunyah lado,
Kup kau. Pedas. Baru nak minum. Allah. Berhenti. Bapak dia kata. Bah, pedas, bah. Maghrib nanti minum. La ilaha illallah, bapaknya pun. Aduh. Kadang-kadang kesian. Tak, masa saya sekolah rendah dulu, ada seorang di sekolah lain, dia dalam kategori darjah 2, darjah 3, dia puasa. Mak dia kata, mama haus, adik tak larat, sikit aja lagi nak. Masa tu pukul 12 tengah hari. Sikit apa? Tahan. Lepas tu budak tu pengsan, naik ambulans, tak sempat sampai hospital Tunku Jaafar, meninggal dunia dalam perjalanan. Jangan. Kita ni anak-anak umur macam tu, train dia solat. Puasa tu ikut larat dia mana. Lainlah kalau kanak-kanak tu berusia 40 tahun. Tu kalau dia tak larat, kau pijak kan, payah sangat kan. Macam tu je. Faham Kemudian begitu juga berbuka puasa. Kita disunatkan mengawalkan berbuka. Bukan pukul 4, itu high tea. Mengawalkan tu maknanya Allahu Akbar, Allahumma lakas sumna bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika amaramin walhamdulillahi rabbil alamin. Makan. Macam tu je. Dia terdengar, dia punya nak kejar waktu paling awal. Dia tak boleh dengar mikrofon masjid. Bilal dah testing dah. Pegang. Nak azan dah ni. Sup dia, kita paling awal kat Setiawangsa, dia kata. Rupa Bilal test mikrofon. Testing 1 2 3. Bah, dah tolan lah. Lantak kau ganti poso. Siapa suruh? Tunggulah dulu. Bilal tu pun nak azan, dia minum dulu sikit ataupun dia makan sikit buat amal. Lepas tu dia Allahu Akbar. Macam tu. Faham? Lepas tu bila berbuka puasa, dia terdengar pula ustazah tu antara ibu ayah sekalian, antara waktu yang dimakbulkan doa kita adalah pada waktu bila? Pada waktu berbuka puasa. Dibantai doa berpanjang. Doa sebiji macam majlis rasmi kerajaan negeri. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Kaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami sedar ya Allah, ujian yang Kau berikan ini ya Allah berat buat kami ya Allah. Anak tu tengok Taufufah tu, Allah, bila lah sudah ya abah ni, yang amak macamnya tengok abah nak mati abah ni. Aduh, setengah jam doa. Akhirnya walhamdulillah rabbil alamin, al-fatihah. Ada lagi. Jangan buat perangai macam tu, tak ada. Terus makan. Tapi bila Nabi pun beritahu apa? Jangan lupa, Nabi pesan apa? Pada waktu berbuka puasa, jangan sekali-kali kalian mengutamakan solat daripada makan. Nabi pesan. Maksudnya tu jangan mengutamakan solat pada makan. Kita tak apalah, aku lepas solat kan baru aku makan. Tak boleh, kena makan sikit paling tidak. Bukan makan dengan sesungguhnya. Kan, makan sikit. Macam arwah abah saya ajar anak-anak dia, memang waktu buka tu Allahumma lakasumna bika amanna wa laka aslamna wa la rizqika aftarna bi rahmatika marhamin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahil alamin. Ambil buah tamar, makan 3 biji ke sebiji ke, kemudian minum air suam, lepas tu pergi solat. Solat pun ayah saya tak baca, arwah abah saya tak baca panjang-panjang dah, pendek-pendek je baca. Lepas tu bagi salam, istighfar 3 kali, dia baca doa pun ringkas saja, cepat-cepat balik pergi ke dapur makan yang berat. Kenapa? Cepat-cepat makan berat bagi masa sebelum isyak untuk mendap makanan yang kita makan. Macam tu. Tapi kalau makan buah tamar, minum air masak, kita solat tak khusyuk, lagi baik makan. Makan buah tamar, minum air masak, kita semayang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, terdengar kat dapur tu, serupa sedap gila siput sedut ni weh, gitu. Kita pun terdengar dalam hati, habislah siput aku. Baiklah kau pergi makan. Baik kau pergi makan. Tapi kalau apa, kalau macam tu pesan ajalah, simpankan siput sikit, apa nak semayang dulu. Kalau takut sangat siput sedut tu habis.
kan? Macam malam tadi saya makan buka puasa dengan family. Mak saya masak rendang botik. Wah, orang Setiawangsa KL mana tahu. Sedap. Tanya orang-orang di Sembilan, dia tahu rendang botik sedap. Dia tak sebut rendang betik, dia sebut rendang kepayau. Dia kena pakai betik muda tu kan, cincang, lepas tu gaul sikit dengan ayam, dengan apa saja cerita tengah hari ni kan, macam tu. Tak adalah. Kemudian berbuka puasa jangan banyak sangat, sekadar untuk tenaga. Ya, kalau tidak kita tak dapat menginsafi tadi orang tu. Kemudian bertadarus. Tadarus mesti bacaan bersemak, seorang baca yang lain semak. Faham? Ada setengah tempat tu, kau muka surat pertama, kau surat kedua, kau surat ketiga, surat 4, 5 sampai 20. 1, 2 mula. Dah habis satu juzuk. Bukan macam tu. Mesti seorang baca yang lain semak. Orang perempuan kena contohi. Sebab saya dipahamkan di sini grup lelaki lagi ramai daripada grup perempuan bila tadarus. Macam terperanjat kan. Biasanya perempuan yang ramai, sebab orang lelaki kebanyakannya dia hafal dan mengaji di rumah. Biasa macam tu. Dia tadarus dengan ahli keluarganya. Macam tu lah. Jadi orang perempuan jangan apa, sangka baik je kan. Dan bila kita tadarus, seorang baca lain semak. Ada seorang akak tu, akak baca ikut daripada tepi je akak semak. Tak apa akak baca dalam hati je. Boleh tak macam tu? Boleh. Tak apalah, dia nak dapat. Kenapa kak macam tu? Sebab akak baca mengangkat. Orang lain elok bersela, kak mengangkat kenapa? Dan macam hantu John pula, macam ni apa halnya? Rupanya bacanya tak lancar. Itu maksud dia mengangkat. Ingat apa tadi? Tapi bolehlah. Tapi dah 5 tahun asyik duduk tepinya, apa halnya? Pergilah belajar. Sekarang guru banyak, boleh belajar. Belajar dengan imam kita pun boleh. Imam buat grup ramai-ramai, dia ajar. Cuba baca. Bacalah. Ustazah pun ada. Kemudian masa tadarus tu, nanti kita tengok orang yang tak biasa mengaji. Nak mengaji, tapi tak biasa mengaji. Puas betulkannya. Ustazah tu puas sabar dah. Baca kak. Allazina amanu, kak tengok panjang pendek kak ustazah tu. Allazina amanu, ulang balik kak. Allazina amanu, kak pandang saya kak, pandang saya. Ustazah tu dah mula dah pandang saya allazina amanu cuba balik. Allazina, kak pandang saya. Ada nak mula. Habis pahala dah ustazah tu, marah dia dah. Allazi, marah ke ustazah? Tak, ikut aja. Betul. Allazina amanu. Dia pun baca Allazina amanu. Dah akak diam, kau baca. Ada tak sabar dah ustazah tu. Yalah, kita kena belajar. Tengok panjang pendek, tajwid, berhenti mana, dengung mana, semua kena belajar. Itulah. Dia nak mengejarkan khatam Quran tu kan. Baik baca, belajar. Kemudian tarawih. Tarawih nak buat berapa? Ada yang buat 8, ada buat 20. Di Negeri Sembilan ada yang buat 10. Mana nak buat? Mana yang elok? 8 ke 20? Yang eloknya buat. Faham Ni 8 ke 20? 8 ke 20? Sampai ke sudah tak buat, mikir 8 ke 20. Dia kata kau nak semayang, kau pergi sana. Sana dah lalapan, laju pula tu. Ya ke? Kau tengok aku rekod tahun lepas. Dia pun dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senyum makmum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Cepat betul. Bagus imam ni weh. Chania ramai orang datang. Cuma nak semayang kat situ. Yang dia orang tak tahu, imam tu baru sebulan lepas dapat surat transfer pergi tempat lain. Yang tinggal imam sabar. Masa ramai weh, tapi dia terdengar bunyi imam tu. Dah dapatkan sah. Betul ke ni weh? Macam lainnya.
Allahu Akbar. Wih, lain macam ni weh. Ya ke ni? Yalah kot. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lepas tu senyap. Bodobah makmum menunggu. Tak penganyat mak. Ar-Rahmanir-Rahim. Batuk pula. Maliki Yaumiddin. Makmum kat belakang. Ini bau isyak. Tapi kita kena ingat, adab ikut imam, ikut daripada mula sampai habis. Imam tu slow, ikutnya. Ada orang dia ikut macam sini buat 20 kan. Masjid Muaz bin Jabal buat 20. Ada orang, aku tak main lah surau, aku pergi Masjid Muaz bin Jabal, dia buat 20. Tapi lepas rakaat ke-8 dia witir sini kat belakang. Itu tak ada, tu ceneke. Orang Negeri Sembilan kata ceneke. Ceneke ni dalam bahasa orang KL tu macam mengelat lah. Mengelat macam tu lah. Ikut daripada mula sampai habis. Kalau kebetulan sakit perut, faham. Tapi takkan 30 hari tu sakit perut lepas rakaat ke-8 kan? Lagi satu lagi, imam yang baca, yang membawa jadi imam ni kebanyakannya adalah imam yang hafiz Quran. Dia tak baca macam kita alif latik a, alif bawah i, alif depan u lambat. Dia orang baca lancar dan kita leka je dengar. Betul. Jadi ikut mula sampai habis. Saya difahamkan, alhamdulillah, masjid ni memang sampai ke luar setiap malam. Baguslah. Awal-awal memang macam tu. Malam pertama imam tak ada parking. Masuk malam ke-16 tak kala lagu raya dah dikumandangkan, imam boleh parking dalam masjid. Dekat saf yang ke-7 ke-8. Tapi sini tak, sini alhamdulillah ramai. Tarawih tak usah, ikut aja. Ikut je imam mana-mana. Jangan apa, tunggu sampai habis. Dan ingat, dalam lepas tarawih kita salat sunat apa? Kita witir. Ingat, jangan salah faham. Ada setengah kita hanya jumpa witir pada bulan Ramadan. Sedangkan Nabi, kita kena ingat, satu-satunya salat sunat yang Nabi tak pernah tinggal sepanjang hayat Nabi adalah salat sunat witir. Nabi berpesan pada sahabat, aku wasiatkan kepada kamu 3 perkara supaya kamu jangan tinggalkan. Pertama, jangan kali-kali kamu tinggalkan puasa sunat Yaumul Abid, puasa sunat hari putih pada 13, 14, 15 bulan Islam setiap bulan, kecuali pada hari tasyrik. Kedua, jangan tinggal solat sunat duha paling kurang 2 rakaat setiap hari, Nabi pesan. Dan yang ketiga, jangan kamu tinggalkan solat sunat witir sekurang-kurangnya 1 rakaat setiap kali sebelum kamu tidur setiap hari. 1 rakaat sebelum tidur. Tu Nabi pesan, Nabi tak pernah tinggal sepanjang hayat Nabi. Dan kemudian, ni dia Ramadan terakhir. Ada satu perkara, satu yang hebat di dalam bulan Ramadan ini. Ada satu malam yang paling hebat, namanya malam Al-Qadar. Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan malam kak, lebih baik daripada 1000 bulan. Bersamaan kiraan hitungnya 83.3333 tahun. Mana 83 tahun lebih kalau kita nisbahkan kepada tahun. Itu sebab andainya ini Ramadan terakhir, tolonglah rebut. Kalau satu malam boleh dapat manfaatnya, kebaikannya, kebaikan kehebatannya 83 tahun, umur kita pun belum tentu sampai 80 tahun. Jadi kita manfaatkanlah. Jangan kita poning-poning kepala tentang tanda-tanda tu kan. Aku nampak malam tadi weh, confirm malam Al-Qadar. Kenapa nak? Pokok sujud depan mataku. Besok tak nampak MPAJ punggah pokok tu. Pokok tu tumbang, bukan sujud. Faham?
Jadi kadang-kadang jangan kita berat-beratkan, kita buat aja 10 malam. Nabi pesan kejar 10 malam terakhir pada malam yang ganjil. Paling senang 10 malam terakhir kita buat. Kerana apa? Dikatakan malam Al-Qadar itu bermula pada lepas maghrib sampai sebelum subuh. Jadi paling tidak 10 malam terakhir. Paling malas dah ni. Paling malas. Jangan tinggal maghrib, isyak, tarawih, witir, lepas tu sahur, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Paling tidak. Jangan. Sebab andainya ini Ramadan terakhir, mudah-mudahan ada satu yang menyelamatkan kita. Tapi bukanlah saya suruh semua fokus Lailatul Qadar saja, tapi buatlah semua ibadah-ibadah yang ada ini, sebab pahala yang Allah bagi pada kita sangat luar biasa. Ya. Dan begitu juga yang ketiga, qanaah, berpada dengan yang sedikit. Jangan membazir di bulan Ramadan. Kita dah elok puasa ni, dah elok dapat malam Al-Qadar ni, tapi kita bazirkan pula dengan membazir. Kita tolak pahala dengan membuang makanan kita. Saya sebut tadi, di Malaysia setiap tahun 17,800 tan makanan dibuang setiap hari. 17,800 tan makanan dibuang setiap hari menurut kajian oleh Southern Waste Management. 17,800 tan makanan bersamaan dengan 534,000 tan makanan sebulan. Daripada 534,000 itu, 270,000 tan makanan yang dibuang adalah makanan yang belum pun disentuh. Itulah teruknya masyarakat kita bila berbuka puasa. Jadi jangan membazir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya nak share sikit je lagi. Saya faham dah cara keresahan wajah sikit ni. Waktu turun ayat tadi kan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dia jangan kata kamu puasa seperti mana orang-orang sebelum kamu. Macam mana Nabi puasa? Dulu orang dulu berpuasa bermula daripada maghrib sampai orang bermula daripada subuh sampailah maghrib, dan bila maghrib mereka dibenarkan berbuka puasa pada waktu maghrib sampai isyak sahaja. Lepas isyak kena sambung puasa sampailah maghrib esok. Jadi kalaulah contoh lepas asar kita terlelap, penat sangat dengan kuliah subuh, kuliah dua asam serbat tadi ni, kita pun balik penat tidur lepas asar, terlelap, jaga-jaga dah lepas maghrib, dekat-dekat nak isyak ataupun antara maghrib dan isyak baru kita terjaga, maka kita tak boleh berbuka, kita kena terus puasa. Maknanya waktu azan mesti makan sampailah isyak. Lepas isyak kena start puasa. Tapi kalau terlepas maghrib tu, dia kena terus puasa, dia tak boleh berbuka puasa. Berlaku peristiwa yang mana seorang sahabat bekerja di ladang kurma, dia kepenatan dan dia terlelap waktu asar tu sampailah maghrib. Bila maghrib pun dia terjaga, sebelum isyak tu pun dia terjaga, dia tak boleh berbuka puasa, maka dia teruskanlah puasa sampai esok. Esok tengah hari di ladang kurma dia jatuh pengsan sebab terlalu penat. Dan pada waktu ketika itu ada satu lagi peristiwa, Saidina Umar pada waktu isyak dia bersama dengan isteri dia. Dia pun besok mengadu pada Rasulullah, macam mana Rasulullah, aku bersama dengan isteri aku malam tadi pada waktu isyak yang sepatutnya kena puasa. Jadi macam mana? Pada ketika itulah turun pula ayat 187 surah Al-Baqarah, iaitu yang memberitahu tentang kita kena puasa macam mana. Dia kata dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan isterimu, ya, pada malam hari puasa bercampur dengan isterimu, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahawa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tapi dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang ditetapkan Allah bagimu, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbezaan benang putih dan benang hitam. Maknanya makanlah, minumlah, bersamalah isteri selagi belum nampak perbezaan benang putih benang hitam ni, mana terbit fajar siang, ya. Jadi tetapi janganlah kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah kemudian sempurnakan puasa sampai datang malam. Jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Itulah kita berpuasa macam mana yang sekarang, daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Bayangan kalau masih lagi tak ada pindaan, kita puasa macam tu.
Orang meniaga pun tak laku sebab makan sikit dan kejap sangat makan. Betul tak kan? Tapi itulah dia, Allah sayangkan kita kan. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah bagi kita pulang puasa macam tu. Dan jangan lupa, andainya ini Ramadan yang terakhir, satu lagi pesanannya nak beritahu, ketika Nabi naik ke atas mimbar, Nabi sebut amin, amin, amin. Sahabat tanya, kenapa kau sebut amin ya Rasulullah? Kami dengar kau amin seolah-olah ada yang berdoa. Maka Nabi beritahu, sesungguhnya aku mengaminkan doa yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Dia kata, yang pertama, maka celakalah orang yang membiarkan Ramadan itu berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah, maka masuklah dia ke dalam neraka, maka jauhlah dia daripada rahmat Allah. Kau sebutlah amin, amin, Nabi sebut. Yang kedua, maka teruklah, maka hinalah, maka celakalah hidup orang yang hidup dengan kedua ibu bapanya atau salah seorang daripada keduanya, dan dia tidak berbuat baik kepada kedua-duanya atau salah satu daripadanya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan jauhlah dia daripada rahmat Allah. Kau sebutkanlah amin, amin. Dan yang ketiga, bila datangnya disebut namamu wahai Muhammad, kemudian mereka tidak berselawat, maka dimasukkan dia ke dalam neraka dan jauhlah dia daripada rahmat Allah, maka kau sebutlah amin, amin. Tiga keadaan. Orang berselawat, orang sebut nama Nabi, kita tak selawat, bukan hanya kedekut tapi jauh daripada rahmat Allah, masuk dalam neraka. Itu Nabi sebut kan. Yang kedua, iaitu yang pasal kedua ibu bapa, mak ayah ada, jagalah elok. Salah seorang pun yang kita sempat jaga, yang kita sempat bersama dengan dia, jaga dia elok-elok. Buat baik pada ibu bapa kita. Kalau tidak, celakalah hidup kita. Dan begitu juga ni pasal Ramadan, celakalah sesiapa yang membenarkan Ramadan berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah. Maka sebab itulah tajuk kita hari ini, jika ini Ramadanku yang terakhir, Ramadan yang terakhir kita. Jadi manfaatkanlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi rasanya cukuplah sekadar itu, kerana saya telah berjaya menjawab soalan tersebut. Dan kalau saya cara renung pandang tu saya faham. Bila dah beralih-alih tempat duduk tu saya faham dah tu kan. Kalau saya teruskan ceramah mungkin berlaku malapetaka dan huru dan sebagainya. Tak adalah. Jadi cukup sekadar tu bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung. Hati terkenang mula menyebut, jasa baik pihak masjid menjemput hari ini, rasa nak junjung.